Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wal Imul dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita kembali dalam rancangan Rampai Pagi. Lintas langsung kami bawakan dari daerah Tutong. Untuk edisinya pada hari Rabu, 3 Disember 2025 Masihi. Dan untuk pertemuan kita pada kali ini dikongsikan juga sebagai makluman bersama di mana cuaca di daerah Tutong Alhamdulillah sangat cerah dan juga sangat mengizinkan pada pagi ini. Jadi apapun perancangan audio didoakan semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga akan dipermudahkan untuk hari ini. Baik, seperti biasa juga pertemuan kita kali ini dikongsikan terlebih dahulu satu info semasa di mana Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan program cuti sekolah penggal ketiga 2025 yang dibukakan buat kanak-kanak dan juga muda-mudi. Hari ini 3 Disember akan diadakan aktiviti gunting dan juga tampal dan celik jawi, manakala esok 4 Disember diadakan aktiviti spelling bee dan juga bina kata. Dan audio program cuti sekolah ini dibukakan kepada orang ramai yang ingin datang, dan audio boleh terus datang ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong. InsyaAllah bermula pada jam 9 pagi hingga 11.30 pagi. Manakala makluman yang seterusnya juga Auda bersempena dengan Benar Disember Festival akan diadakan pertandingan tarik kalat daerah Tutong pada 12 hingga 14 Disember 2025 dan akan mengambil tempat di kawasan lapang berdekatan dengan pentas diraja daerah Tutong. Jadi Auda, penyertaan bagi mengikuti pertandingan ini masih lagi dibukakan sehingga 8 Disember 2025 sebelum jam 4 petang. Jadi bagi Auda yang berminat untuk menyertai pertandingan ini, Auda bolehlah terus menghubungi ke talian 88097004 ataupun 869913 ataupun 887483 ataupun anda bolehlah terus menyaksikan ataupun melihat ya poster ini di laman media sosial Instagram Jabatan Daerah Tutong. Dan itulah ada antara dua info semasa yang boleh kami kongsikan bersama untuk pagi ini, dan untuk seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Untuk itu, mari kita terus saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, memeduli kesejahteraan orang dan upaya ataupun OKU merupakan satu perkara yang penting bagi membina masyarakat yang prihatin dan inklusif. Oleh demikian, sejak tahun 1992, tepatnya pada 3 hari bulan Disember, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengisytiharkan Hari Antarabangsa Orang dan Upaya yang antara lain bertujuan untuk mengingatkan ataupun meningkatkan kesedaran masyarakat tentang hak dan juga sumbangan golongan ini. Jadi dengan adanya Hari Antarabangsa Orang dan Upaya ini, ia mengingatkan kita bahawa kepedulian terhadap golongan ini insya-Allah akan mewujudkan masyarakat yang penyayang dan juga adil. Versi pakej program kali ini akan kita bawa kepada Auda bersempena dengan Hari Antarabangsa Orang dan Upaya. Dan untuk itu, teruskan saya ada bersama saya. Istilah insan istimewa lazimnya digunakan selaras dengan konsep orang kelainan upaya OKU, iaitu merujuk kepada individu yang mengalami ketidakupayaan jangka panjang dari aspek fizikal, mental, intelektual atau panca indera. Ketidakupayaan ini apabila bersifat berterusan dan wujud dalam persekitaran yang mempunyai pelbagai halangan boleh menghadkan keupayaan seseorang untuk berfungsi serta terlibat secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Golongan OKU merupakan sebahagian daripada komuniti kita. Oleh itu, mereka berhak untuk diberikan perhatian, kasih sayang, penghargaan serta tidak didiskriminasi agar mereka dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik dan sejahtera. Sehubungan itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengisytiharkan 3 Disember sebagai Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya yang disambut di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan kesedaran serta pemodelan masyarakat terhadap pelbagai cabaran yang dihadapi oleh golongan ini dalam kehidupan seharian mereka. Memberikan perhatian kepada golongan
orang kurang kelainan upaya atau orang kelainan upaya memang sangat penting kerana ia dapat memastikan setiap individu mendapat hak dan peluang yang sama dalam masyarakat. Perkara ini termasuklah akses kepada pendidikan, pekerjaan, perkhidmatan, kesihatan dan kemudahan awam yang mesra dengan OKU. Dengan memberikan perhatian, kita membantu memecahkan stigma dan diskriminasi terhadap OKU serta memperkukuhkan prinsip kesaksamaan dan keadilan sosial. Masyarakat yang inklusif juga lebih condong untuk berkembang dengan mengiktiraf potensi setiap individu tahap mengira keupayaan fizikal atau mental. Jika masyarakat melahirkan sikap pemudian mereka terhadap golongan OKU, ia akan mendapat meningkatkan kualiti hidup golongan tersebut. Kerana hal ini akan mewujudkan persekitaran yang lebih menyokong dan inklusif. Apabila masyarakat perhatian, OKU berasa dihargai, diterima dan mempunyai keyakinan diri untuk menyertai aktiviti sosial dan ekonomi. Sokongan dan empati daripada orang sekeliling juga membantu mereka mendapatkan akses lebih baik seperti contoh dalam pekerjaan, kemudahan awam dan sebagainya. Adanya sikap pemudian ini bukan sahaja meningkatkan kesejahteraan fizikal dan emosi golongan OKU, malahan juga memperkukuh keharmonian serta kemanusiaan dalam masyarakat. Negara Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang sentiasa menitik beratkan kesejahteraan setiap lapisan rakyatnya, termasuklah golongan OKU. Komitmen ini terbukti melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif kerajaan yang bertujuan meningkatkan kebajikan dan kualiti hidup golongan tersebut. Antara usaha penting ialah penubuhan pusat bahagia di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang menyediakan program bimbingan serta latihan asas kemahiran secara efektif dan berstruktur. Program-program ini dirangka bagi melahirkan individu OKU yang berdikari, berdaya saing, bertanggungjawab serta berupaya memberikan sumbangan bermakna kepada masyarakat. Di samping itu, peluang pendidikan turut diberikan kepada golongan OKU melalui pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sukatan pendidikan khas. Pendidikan ini ditawarkan di sekolah-sekolah di bawah pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan, sekaligus membuktikan golongan OKU di negara ini tidak dipinggirkan, bahkan diberi akses yang sama rata kepada sistem pendidikan formal. Pengupayaan golongan OKU di negara ini turut diperkukuh melalui penglibatan sektor swasta dan organisasi bukan kerajaan NGO yang memberikan perhatian terhadap kebajikan mereka. Antara institusi penting ialah Pusat Kaca di bawah Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca yang menyediakan kemudahan latihan pemulihan serta pendidikan awal dan pendidikan khas bagi menyokong perkembangan golongan ini. Selain program berasaskan kelas, NGO juga menganjurkan pelbagai aktiviti luar yang melibatkan OKU, ibu bapa, penjaga dan masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan pendedahan sosial, keyakinan diri dan keberanian golongan tersebut untuk berinteraksi dalam komuniti. Masyarakat umum sememangnya mempunyai peranan dalam memastikan orang kelainan upaya diterima dengan baik dalam komuniti, iaitu melalui penerimaan, sokongan dan penyediaan kemudahan yang inklusif. Masyarakat juga perlu menggalakkan kesedaran tentang hak dan kebolehan OKU serta memastikan mereka mendapat akses yang setara, misalnya kepada pendidikan, aktiviti sosial dan lain-lain. Selain itu, sikap empati dan pengurangan stigma juga penting dalam memupuk hubungan yang harmoni antara individu dengan orang kelainan upaya dan masyarakat sekeliling. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap OKU adalah dengan meningkatkan kesedaran mengenai hak dan cabaran mereka, mengubah sikap terhadap OKU iaitu dengan mengelakkan
stereotip serta memberikan sokongan praktikal kepada mereka seperti membantu dalam aktiviti harian. Di samping itu, individu yang boleh mempromosikan accessibility ruang awam yang mesra OKU, berinteraksi secara empatik dengan mereka dan menyokong dasar serta inisiatif yang memperjuangkan hak OKU untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif agar golongan ini dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa. Kebajikan golongan OKU di negara ini terus diberi perhatian melalui penyediaan kemudahan awam yang inklusif, antaranya seperti ruang letak kereta khas, laluan akses untuk pengguna kerusi roda dan tandas mesra OKU di bangunan kerajaan dan komersial. Penyediaan infrastruktur ini menegaskan bahawa golongan OKU merupakan sebahagian penting daripada masyarakat dan perlu diberi sokongan dan pemedulian sewajarnya. Tuntasnya kepedulian terhadap golongan orang kelainan upaya ataupun OKU merupakan pembentukan asas kepada masyarakat yang adil dan juga inklusif. Melalui kesedaran dan tindakan bersama, khususnya sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya, kita dapat memastikan golongan ini terasa dihargai, mereka dapat menyumbangkan kepada pembangunan negara dan sebagainya. Dan untuk akhirnya, selamat menyambut Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat menyambut Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya tahun 2025.